Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ada niat iktikaf tak masjid ni? Siapa tak angguk? Ada niat iktikaf tak? Ada. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Pertama sekali, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedua, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Nombor 3 tu yang saya bagi kat tuan-tuan tu, zikir-zikir yang power. Sebab nak jumpa pula bila wallahu a'lam. Saya pernah mai 7-8 tahun yang lepas kot dengan pelajar-pelajar. Satu hari isteri Rasulullah, salah seorang isteri Nabi, lepas mayang subuh dia terus dengan selawat dan beribadat, zikirlah, tu dengan zikir sampai waktu terbit fajar, syuruk, sampai syuruk. Kemudian sampai duha dia berzikir, salah seorang isteri Rasulullah. Kemudian Nabi pun balik. Nabi tengok isteri ini, Safiyah ataupun Ummu Salamah, saya tak ingat, Safiyah bintu Huyai ataupun Ummu Salamah, wallahu alam, tak ingat. Nabi tengok duk baca Quran lagi, masih lagi berzikir, masih lagi berdoa. Lama lah tuan, lama. Kemudian Nabi tanya, daripada saya keluar tadi sampai sekarang masih lagi beribadah? Isteri Nabi jawab, ya. Nabi kata ada satu zikir, ni hadis ni sahih. Ada satu zikir yang kalau aku sebut zikir ni sekali je, kata Rasulullah, kalau aku sebut zikir ni sekali je, lebih banyak daripada ibadat yang kamu lakukan. Jangan salah faham. Jangan salah faham. Kita buat zikir hak Nabi ajak tu, lepas tu tinggal hak isteri Nabi buat. Jangan salah faham macam tu. No? Nak faham di sini, ulama nak bagi tahu bahawa ada ibadat yang kalau buat markah dia 1000, dan ada ibadat yang kalau buat markah dia 400, 500. Macam tu. Maksudnya setiap ibadat markahnya tak sama. Markahnya tak sama. Walaupun tiap-tiap ibadat tu kita buat kerana Allah, ikhlas kerana Allah, Allah Ta'ala terima. Maka semayang duha 2 rakaat sama ke dengan baca Quran 1 muka surat? Jawapan dia tak sama. Kena faham tu. Jadi bila Nabi balik
dah masuk waktu duha dah. Waktu duha ni setengah jam selepas syuruk. Tu syuruk 7.11. Waktu duha 30 minit ataupun 25 minit macam boleh dah lah. Itu duha, boleh sembahyang duha dah. 7.40 lah lebih kurang. Bila Nabi balik daripada subuh tadi sampai dah duha apa semua, isteri Nabi masih beribadah. Masih zikir, masih selawat, masih baca Quran. Nabi pun tanya, daripada tadi tak bangun ke? Dia kata ya. Nabi kata ada satu zikir kalau aku sebut sekarang lebih banyak daripada semua ibadat yang kamu buat. Nabi pun bagi tahu, Nabi kata subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Nabi kata sekali sebut lebih banyak daripada ibadat yang kamu lakukan. Ibadat sunat ni kalau saya bagi kertas kosong kat semualah, suruh tulis, semua orang boleh tulis lebih daripada 20. Mayang tahajud, baca Quran, sedekah, tawaf sunat, zikir, selawat, yang itulah. Witir apa semua kan, duha. Setiap orang boleh tulis berpuluh-puluh lah ibadat sunat. Tapi tak ramai yang boleh buat. Ni benda nombor 3 yang nak muhasabah pagi ni. Tuan-tuan, benda nombor 3 yang kita nak muhasabah pagi ni, pasal apa ilmu ada, maklumat ada, tapi tak boleh buat. Sekejap lagi masuk kerja, ada masa kosong, try tulis tak? Benda yang kita tahu. Bukan 10, bukan 20, saya yakin lebih 30, 40 kita boleh tulis. Reti tak? Reti. Tahu tak? Tahu. Tapi umur 39 dah. Zikir tadi sekali tak pernah sebut. Pagi ni umur 46 dah. 46 dah. Duha tak pernah sembahyang. Duha tak pernah sembahyang. Dia kata okey ustaz, tak ada apa pun. Kerja elok, anak isteri sihat, gaji ada. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kenapa ia berlaku di kalangan umat Nabi Muhammad? Saya dan kita semua, kita ni umat Muhammad, tahu banyak tapi tak boleh buat banyak. Kita tahu RM1 yang kita bagi pada jalan Allah, tak payah sebut 10 lah. 10 berasa berat sebab boleh makan tengah hari. 10 RM1 sehari tak berat. Kita tahu RM1 yang kita bagi Allah akan ganti balik. Akhirat ke ustaz? Dunia. Sebelum akhirat, antara ibadat yang balasan dia di dunia dulu sebelum akhirat, sedekah. Kita tahu kalau RM1 kita bagi ikhlas kerana Allah, RM1 ni selalunya insya-Allah ikhlas. Kalau 100 dia nak kena takat gambar, nak kena masuk jadi status, nak kena buat cek. Kalau 1000 susah. Tapi kalau RM1 insya-Allah ikhlas. Kita tahu RM1 Nabi sumpah Allah ganti di dunia sebelum akhirat. Kita tahu Allah ganti mula 10 bukan mula 3. RM1 Nabi sumpah ma naqasa malu 'abdin min sadaqah, demi Allah takkan kurang duit yang disedekahkan dalam poket, kurang lah. Dari segi undang-undang Allah, benda tu Allah tak akan ganti.
Mula ganti bukan RM3 daripada RM1, mula ganti 10 sehingga 700. Yang ni orang tak berapa perasan. 10 hingga 700. Kalau rajin sedekah, insya-Allah dia perasan. Insya-Allah dia perasan. Memang dia akan perasan. Dia akan menyedari. Perasan bahasa ni kan. Kedah perasan ada dua. Perasan satu hak perasan, perasan baik tu. Hak perasan kedua tu menyedari. Yang selalu sedekah dia akan menyedari benda ni. Benda apa? Digantikan oleh Allah di dunia sebelum akhirat. Duit yang disedekahkan itu bermula daripada 10 kali ganda sampai 700 kali ganda. Buat dah? Tak buat? Siapa? Subhanallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jawapan dia ialah apabila ilmu yang kita dapat itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ini jawapan nombor 1. Ilmu yang bermanfaat, maka ilmu yang bermanfaat, bila boleh ilmu, boleh maklumat tu masuk dalam akal kita, turun dalam jiwa kita, kita cerah, ilmu yang bermanfaat itu akan memberi faedah dan kesan kepada tuan itu. Sebab tu Nabi ajak doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Doa Rasulullah, hadis sahih. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Apa ni? Rasulullah ajak ilmu, lepas tu ada pula bermanfaat tak bermanfaat. Kata para ulama, ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat akan membimbing tuannya untuk berubah dan melakukan perubahan dalam kehidupan dia. Itu ilmu yang bermanfaat. Nombor 5. Yang kelima, peringatan untuk saya terutamanya dan kita semua, ialah manusia ni dia makin tua, dia kena makin baik. Semua orang tak tahu siapa dia yang akan masuk syurga ataupun siapa yang diredai oleh Allah, termasuk saya yang bercakap. Semua orang tak tahu dia nak mati husnul khatimah ke dia nak mati su'ul khatimah. Tapi ulama kata ada indikator yang boleh dilihat dan dipegang. Indikator ni dia bukan maksudnya pemuktamad, tapi boleh dijadikan rujukan utama. Iaitu kata para ulama, kita semua tak tahu ending kita macam mana, kita semua tak tahu kita ni akan diampunkan oleh Allah tak dengan dosa kita yang banyak. Kita tak tahu kita nak mati dengan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Maka indikator yang digariskan oleh para ulama ialah dengan melihat kehidupan kita. Adakah apabila semakin bertambah umur kita, akhlak dan ibadah kita semakin elok dan bertambah? Dua tu. Tak payah tengok jiran, tak payah tengok rakan kerja kiri dan kanan. Tiap-tiap orang tengok diri sendiri. Sebab dia tahu apa yang dia buat ketika mana tidak ada manusia di keliling dia. Dia tahu berapa banyak duit yang dikeluarkan ketika mana tangan kirinya tidak tahu. Dia tahu berapa banyak helaian Quran yang dia baca pada hari itu. Hanya dia yang tahu. Tiap-tiap orang pada kita, kita semua ni kan, hari ni umur 51 dah, hari ni umur dah 43 dah, pagi ni dah umur 32. Kita tahu 25 tahun dah ni balik ni. Balik daripada 15 contoh.
Kalau pagi ni umur 40, maksudnya 25 tahun dah balik. Renung balik 2020. Hari ni 27 bulan 8 2020. Renung balik 30 saat seminit, renung balik. Quran 4 tahun dah tak baca. Dia duk bahasa muda, dia kata umur panjang. Sebab tu rajin-rajin ziarah orang sakit. Lah Covid susah sikit. Kalau dulu kita boleh pergi tengok, pergi ziarah orang sakit, supaya kita tengok bukan hak tua saja hak meninggal kan, hak muda pun akan meninggal. Dan era baru ni yang muda pun kadang-kadang lagi ramai daripada hak tua meninggal. Ayat dulu ayat yang kita tengok umur 60-an tu dekat-dekat nak meninggal lah, 60-an. Hari ni 2020 bukan umur 60-an dekat-dekat nak meninggal, belasan tahun boleh dekat-dekat nak meninggal. 20-an boleh jadi dekat-dekat nak meninggal. 30-an boleh jadi dekat-dekat nak meninggal. Sagi saya nak pergi solat jenazah di Jitra. Satu orang umur 26, kanser paru-paru tahap 4. Budak sekolah menengah biasa, dengan rokok, dengan tak semayang apa semua, dengan macam-macam lah, tak payah sebut lah lain. Ni hak saya nak pergi semayang sekali ni. Satu hari berasa nak baca Quran dengan baik. Hamba Allah ni, dia main jumpa saya, main mengaji. Waktu umur 16 dulu. Hari ni umur dia 26. Sedang menuju ke alam barzakh. Dalam perjalanan, jasad ada di sini, masih di alam ni. Entah dia nak berubah, tinggal kawan-kawan apa semua, baca Quran. Dia mengaji banyak tempat lah, bukan saya seorang, dia mengaji tempat lain sama. Habis SPM, minta Universiti Islam Insaniah, nak ambil bidang agama, bidang Quran. Kira boleh masuk. Daripada budak jalanan SPM, masuk universiti, jadi wakil universiti, pertandingan musabaqah Quran. Bukan tilawah. Apa? Tilawah lamba, tilawah tengok Quran, tarik itu kan. Mewakili universiti Insaniah, hafazan Quran 30 juzuk. Kemudian berkahwin, kemudian boleh anak, kemudian kena kanser. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Saya ziarah dia beberapa minggu lepas. Semalam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. InsyaAllah husnul khatimah. Semua orang tak tahu, cuma Nabi beritahu, dekat dengan kiamat, kematian ni banyak. Kematian mengejut ni banyak. Duk sihat-sihat main kerja, umur baru 43, anak pun kecil-kecil lagi, baru 43, duk main sihat. Tuan tu pun tak tahu, kata dia nak mati. Tuan tubuh tu, dia tak tahu, kata dia nak mati. Hak ni contoh tau. Ni contoh. Tapi kalau kenal siapa-siapa tu, bersedialah. Hak umur saya sebut tadi lah, umur-umur kan. Saya beri contoh 4-5 contoh tadi kan. Jadi berkat bersedia. Boleh jadi saya, boleh jadi kita semua kan, salah seorang daripada kita. Wallahu a'lam.